Okey So hari ini kita sambung perbincangan soalan percubaan SPM. Okey, kali ini kita buat soalan daripada negeri what negeri is this lah. Wait. Okey. Soalan daripada kertas soalan ini is a bit like kelang kabut soalan kelang kabut sikit, ada banyak typing error dan sebagainya lah. Azan hutang melintang. Okey, kertas negeri Perak So ini adalah SMK hutang melintang Perak. Understand Okay, nampak tu. Cikgu kenal lah, ada kawan-kawan cikgu dekat sana Perak. Understand So they send this paper lah. Understand So mereka share paper ini. Maka kita tak tengok paper dia sangat, kita nak tengok isu-isu dia lah. Understand isu-isu dia, dan kita belajar strategi jawab saja. Understand So kita tutup mata sajalah, ada cikgu nampak kesalahan ejaan and all that. Understand maybe they have typed this one first and then ini maybe draft lah. Understand janji kita buat soalan yang penting kita buat soalan. Understand okey, nampak tu. So kita practice betul-betul lah sebelum exam okey, nampak. So hari ini tahun baru tahun baru 1st of January 2023. So kita mulakan kerja lah. Nampak tu. Sebelum sekolah buka lah. So at least hari ini kita cuba habiskan bahagian A. Dan besok pukul 8 macam itu. Awal sikit lah sebab the following day is school one. So kita dah habis means lagi bagus. Dan kita ada satu lagi kertas saja, iaitu Negeri Melaka. So cikgu cuba habiskan everything by the first week of January, hampir siap. Okay, selepas itu kita akan go through topik-topik yang penting lah. Okay, nampak. Okay, so kita continue Okay, soalan dia SMK hutang melintang Perak. Pakan Datuk ke apa ke, whatever this ni Perak punya kawasan. Okay, so we go for the first soalan. So kamu boleh nampak. Okay, even first question itu, tendensi dia mau tanya soalan macam ini mungkin tak ada kot. Understand ini opinion cikgu lah. Segambar di atas menunjukkan keharmonian rakyat yang menjadi keunikan rakyat Malaysia. So ini topik keunikan rakyat Malaysia form 4. Understand? So soalan pertama itu tendensi nyatakan dua keunikan rakyat Malaysia. Okey, dua keunikan rakyat Malaysia. Jawapan yang mereka bagi adalah mengikut buku teks lah. So sebab tu saya kata tendency is not there. Takkan mereka nak tanya soalan macam ni Tapi dia ada dalam kertas soalan tersebut, maka kita just go through sajalah. Okey, Ini topik 11 keunikan. Okey. So soalan yang dia tanya itu, keunikan itu dia bagi jawapan bahasa, makanan, pakaian, perayaan. Understand? Nampak? So tendensi mungkin tak ada kot soalan macam ini. So mungkin kalau ditanya spesifik mungkinlah nyatakan dua pakaian tradisional ke, kaum-kaum tertentu ke, macam itu more better lah. Understand? Tapi jawapan yang diberi adalah exactly like the textbook. Textbook kata bahasa, makanan, pakaian dan perayaan. So mereka kata dua keunikan macam itu. So we just ikut skema lah. Nampak. So maybe there won't be tendency soalan senang begini. So bahasa, nampak dalam gambar itu ada makanan. Lepas tu ada perayaan.
Ini pun Roman pun salah sana. So, a lot of typing error saya nampak. Tak apalah. Janji kita try out question dia dan isu dia. Boleh pakaian dan dia ada lagi satu lah. Dalam buku teks kita just try to remember all the facts. Nampak Okay, wait Okay, then perayaan. Nampak? Just nice. Ini yang jawapan yang diberi dalam skema, cikgu ikut saja. Tapi cikgu rasa tendensi untuk soalan macam ini muncul, it is a bit like rare lah. Okay, nampak tu. So mungkin dia akan tanya macam hari tu tempoh hari kita buat pakaian, perayaan, makanan tradisional. Macam itulah, lebih spesifik a bit. Ini terlalu general, bahasa, makanan, pakaian dan perayaan. Okay, but kita just go through saja. Okay, now terangkan dua, manalah exam kita ada tanya soalan macam ni, terangkan dua, right? Ini mungkin draft sajalah, draft kertas. Lepas tu mereka betulkan, baru mereka cetak kod lesson. So draft itu yang cikgu dapat lah. Janji kita buatlah lesson. Okay, nampak. Terangkan dua kepentingan keunikan Malaysia yang perlu diketahui oleh rakyat. Maksudnya kepentingan keunikan lah Malaysia. 4 markah, very clear, dia tak bagi Roman pun. Sudah ada 2 dekat sana, so kamu sudah tahulah 2 kepentingan. Ini pun buku teks. Kepentingan dia ada dekat sini lah. Ini kepentingan dia. Yang kita ada 3, 4, 5 kepentingan. Kamu nampak? Okey. Bagi point dia, lepas tu huraian ambil daripada sini lah. Nampak tu? Okey. So cikgu go through dengan kamu, jawapan dia. 2 kepentingan. Okey. So kepentingan pertama of course lah. Kepentingan keunikan kita mesti ketahui atau kita mesti kekalkan whatever it is lah. Kepentingan keunikan Malaysia. Itu soalan dia. Maka the first one adalah untuk mengukuhkan perpaduan. Perpaduan pun cukup lah. You tak tulis Raya Malaysia pun okey. Okey, nampak tu. Boleh okey. Mengukuhkan perpaduan. Okey. Dan kamu kena huraikan benda ini. Bila huraikan of course lah. You boleh gunakan watak rakyat. Okey, so rakyat dapat hidup bersatu padu. Okey, bersatu padu dengan terima persamaan dan perbezaan. Okey, dan perbezaan budaya semua kaum. Okey, dapat? Okey. Okey, dapat Okey. Dan okey. And the next one. Dia kata terangkan yang kedua tu Dia boleh nampak cikgu bagi yang ni dan cikgu gunakan yang paling simple lah. Menjadi kebanggaan negara, tetapi kali ini cikgu bagi yang lagi satu lah, yang melahirkan generasi baru yang mengekalkan kepelbagaian budaya. Cikgu gunakan yang ni lah. Understand? So maksudnya apakah kepentingan kita kekalkan keunikan Malaysia adalah normally kalau kita nak kekalkan itu, keunikan itu, of course lah di kalangan youngsters, sebab youngsters ini adalah future leaders. Kalau tidak dia pupus, betul kan? Okay, so kita nak lahirkan generasi muda dalam negara kita yang memang nak kekalkan kepelbagaian budaya. Boleh Kalau tidak nanti dia pupus. Boleh So cikgu gunakan point tersebut lah, fakta tersebut Okay, wait so cikgu tukar sikit warna dia lah. So nampak cantik sikit. Okay. So the second point adalah melahirkan. Okay, melahirkan generasi generasi baharu yang dapat kekalkan kepelbagaian. Okay, kepelbagaian budaya. Okay, kepelbagaian budaya. Okay, dan cikgu huraikan. Okay, rakyat
dapat tingkatkan. Saya dapat tingkatkan kesedaran. Kesedaran tentang kefahaman. Tentang kefahaman budaya. Budaya pelbagai kaum. Dan pastikan ianya tidak pupus. Ianya tidak pupus. Pupus pun sudah cukup lah, tapi dalam buku teks dia ada pupus ditelan zaman. Kau nak tulis boleh, tak tulis pun tak apa. Nampak? Okay, okay, nampak. So actually banyak kertas kalau kamu nampak, lebih kurang isu dia, tajuk dia adalah lebih kurang sama. Mungkin kerana mereka, cikgu-cikgu yang set soalan itu mungkin dia buat analisis lah. Tahun lepas yang ni semua topik sudah keluar, yang ni belum keluar, maka yang tu jadi hangat lah. Boleh hampir semua cikgu berfikiran serupa. Zen, okey, nampak. Okey, kita buat latihan lah. Tapi kita habiskan the whole syllabus lah. Zen, okey, nampak tu. Okey, dapat kita bukan target soalan lah. Ramalan semua tak boleh. Zen, okey, nampak. Dan okey, next. Tengok soalan dia. Okey, yang ni lah. Dalam mengekalkan keunikan raya Malaysia, pelbagai cabaran perlu ditempuh. So tendensi soalan ini saya juga beritahu kamu huraikan. So saya rasa saya potong. Saya cikgu buat pembetulan sikitlah soalan tersebut. Huraikan, so saya potong 2 jenis. So straight away huraikan cabaran dalam mengekalkan keunikan raya Malaysia. Kenapa cikgu potong adalah kalau 2 jenis markah tak boleh 3 markah, dia mesti 4 markah. Sebab kalau 3 markah kau bagi 2 fakta, takkan huraian ada 1 saja kan, 3. Doesn't make sense. Nampak tu? Okay. So, kalau cabaran, okay, it makes sense. Sebab kamu bagi 1 fakta, lepas tu diikuti dengan 2 ayat huraian. Ini make sense. Nampak? Yang tadi tak make sense. Maka kita padamkan sajalah. So, kadang-kadang kita, ini mungkin draft lah. Cikgu rasa ini adalah versi draft. Maksudnya cikgu tu sebelum cetak, mereka buat satu draft soalan kan. Lepas tu mereka betulkan apa-apa yang tak patut dan sebagainya. Selepas discuss dengan kawan lah, something like that. So maksudnya saya take out 2 jenis itu. So just cabaran. Cabaran memang ada dalam buku teks, students. Memang ada dalam buku teks. So kita ikut buku teks. Zen, cabaran dia. So you boleh nampak. Cabaran dia kita ada bahasa. Kita ada cabaran budaya luar, polarisasi kaum, cabaran sosial. Understand? So you have to take 1 cabaran, lepas tu kena bagi 2 ayat huraian. Nampak tu? Boleh So let's say cabaran budaya luar. Saya cikgu ambil yang ni lah. So 1 fakta 2 huraian. Okay, wait. So padam ni. Okay. So cabaran dia adalah when you kemukakan fakta, you can just write simple saja. Wait cikgu tukar sikit. Okay, cabaran budaya luar. Then explain. So bila kamu explain, of course wata is important kan. So you beritahu lah. Okay, tengok cikgu explain. Dalam era globalisasi, generasi muda negara mudah terpengaruh. Okay, mudah terpengaruh. Okay, dengan budaya negatif. Okay, dengan budaya negatif dari luar, seperti kan you want to give contoh kecil boleh, hedonisme. Nampak? Okay, nampak. So apa berlaku adalah budaya ini semua boleh menghakis jati diri dan juga budaya rakyat negara kita lah. Azan, okay, nampak. Okay, so explain.
budaya seumpama ini dapat menghakis. Dapat menghakis jati diri dan budaya. Jati diri dan budaya rakyat negara kita. Dapat? Zen. So, ingat 3 markah means limit fakta lah. Fakta mesti 1 diikuti dengan 2 ayat huraian. Selalunya cikgu panggil huraian atau contoh. Huraian atau contoh. Mana-mana satulah. Zen, I make it like that lah. Understand? So every teacher they have their own approach lah. So cikgu punya approach adalah huraian atau contoh. Nampak? Dapat? Okey dan okey so kalau kamu nak bagi cabaran bahasa pun boleh. Cabaran bahasa. Cabaran bahasa means like ini cikgu explain saja, tak payah cikgu nak type Okey, cabaran bahasa. Penggunaan kepelbagaian bahasa atau penggunaan bahasa yang berbeza menyukarkan rakyat memahami antara satu sama lain. Selain itu, penguasaan bahasa kebangsaan yang lemah akan menjejaskan proses komunikasi antara kaum di negara kita. Simple. Take here bahasa tu tak faham, jejaskan komunikasi. So I make ayat daripada buku teks. Tapi ayat cikgu lebih simple, better. Something like that. So buku teks adalah everything. You have to read textbook. Tapi sekarang bukan masa untuk kita baca buku teks. Nampak tu? Sekarang lebih kurang I think about another 51 days. Macam tu saja untuk moral paper, understand? Nampak? 49 days more for your SPM. Understand? Maka susahlah nak baca buku teks, understand? Okay, boleh Okay, so apa you kena buat adalah you just go through trial paper. Make sure you finish all the trial papers. Dan semasa kita buat trial paper, kita rujuk-rujuk sikit buku teks lah. So, cuba ingatkan balik apa yang kita sudah lupa. Boleh Okay, nampak tu. Everything is there in your head lah. Azan, kalau kamu pernah baca buku teks. Azan, kalau tak pernah baca, langsung satu benda pun tak ada dekat otak you. Azan, Okay, nampak tu. Macam yang baru-baru ini COVID. Dia kata COVID ini mengancam otak manusia dan sebagainya. Yang barunya ni, Omicron baru tu. So friends were joking lah, understand? We were joking so kata, manalah saya tengok budak pelajar sekarang, kita cakap banyak kali pun baca buku teks, dia tak mau baca. Ni orang semua tak ada otak. So kalau Omicron itu mari Malaysia, dia tak ada makanan ready. Dia nak makan otak apa ni? Manusia Malaysia, student Malaysia ni banyak tak ada otak ni, understand? Cakap pun tak mau dengar. Azan, Omicron kelaparan mati saja. Dia tak boleh attack Malaysia sebab banyak orang tak ada otaknya. Nampak tu. Budak-budak terutamanya younger generation. Cakap beribu-ribu kali pun tak faham. So at least bila buat trial paper ini, saya boleh tunjukkan bukti kepada kamu lah. Understand? Di mana skema jawapan. Kalau orang buat soalan dan dia sediakan skema jawapan, the first choices of answer adalah daripada buku teks. So why you are not reading? Azan, Okay, nampak tu. Tapi sekarang sudah lambat. Cerita yang sama saya sedang ceritakan kepada Form 4 punya sekarang. Budak Form 4 kan. Okay, dia pun akan jadi sama macam kamu lah. Last minute baru mau sedar. Understand? That's why sometimes ada student yang cepat sedar. Ada yang lambat sedar. Understand? Tapi tugas saya until last minute, saya tak boleh give up dengan student. Maka saya terpaksa buat apa yang patut. Cuba sedarkan until the last moment. Masih tak sedar, itu adalah antara kamu dengan Tuhan. Azan, Okay, nampak tu. My kerja, tugas saya akan laksanakan dengan baik. Azan, Okay, nampak. Tugas you, saya tak tahu. Azan, Okay, nampak. Dapat? Okay, dan soalan dah. So, kamu tahulah, soalan struktur itu selalunya sekarang dipecahkan kepada 3 pecahan. Understand? Dan kadang-kala so tapi soalan ini saya tengok 2 markah sini, 4 markah sini, 3 markah dekat sini, tak cukup 1 markah lah.
Azan so saya nampak satu lagi pecahan dekat sini sampai D. Okey, tengok apa dia tanya. Yang penting adalah sebagai seorang murid, you lah murid apakah strategi yang perlu dilakukan untuk mengekalkan keunikan rakyat Malaysia? I don't know whether you still remember no. Dekat sini strategi untuk kekalkan unit itu dalam buku teks dia ada 3. Strategi mengekalkan keunikan Malaysia itu diri kita macam mana kita nak kekalkan strategi kekalkan keunikan rakyat Malaysia lah. Ibu bapa apa strategi dia? Strategi atau langkah sama saja. Kerajaan apa strategi dia? Apa langkah dia untuk mengekalkan keunikan rakyat Malaysia? So mereka ada bagi 3 kategori. So kau janganlah pergi tulis memartabatkan dasar kebudayaan kebangsaan. Itu bukan you. Mewujudkan museum mini kesenian dan kebudayaan. You tak boleh, itu kerajaan buat. You SPM student tak boleh buat. SPM student apa boleh buat? Sebelah sini. Tapi yang memperbanyakkan aktiviti kesenian So kalau kamu tengok bahagian ini memperbanyakkan aktiviti kesenian dan kebudayaan peringkat sekolah. I can use, tapi saya kena tukar sikit lah. So saya kata saya akan menyertai aktiviti kesenian dan kebudayaan yang dianjurkan oleh pihak sekolah. So that one can. So ingat kalau strategi means actually mereka bahagikan kepada 3. Contents textbook lah. Azan. So sebelah sini sebagai murid means so diri lah. Ini diri. Point daripada sini. Azan. Tapi point sebelah sini pun kalau kamu olah boleh jadi diri. Kepandaian kamu. Boleh Okay, so saya terus bagi satu sajalah, very simple lah. Kita first thing kita mesti terima dan hormati keunikan semua kaum lah. Jangan pandang rendah terhadap adat dan kepercayaan kaum lain lah. Dan another thing adalah kita sendiri kena amalkan budaya kaum kita. Kaum kita means itu adalah budaya keseluruhan rakyat Malaysia lah, something like that. Sebab Malaysia memang terdiri daripada pelbagai kaum. Maka semua budaya juga, understand? Satu, kita respect others. Kita tak pandang rendah terhadap mereka, dan at the same time kita kena preserve, kita kena amalkan adat budaya kita sendiri dalam kehidupan harian kita. Understand? Okay, nampak. So ada 3 poin dekat sini. So saya bagi 1 poin saja dekat sini sebab 1 markah saja kan. Okay. So senang saja. Watak dia adalah saya. So saya harus terima dan hormati keunikan semua kaum. Nanti semua kaum kau nak tulis lagi spesifik boleh. Semua kaum di sekolah saya. Okay, nampak? Nak tulis spesifik macam ni pun boleh, tak salah. Dah. Okay. Next question. Dadah. Okay, dadah. So you tengok soalan dia. Ni isu lah. Maklumat yang berikut berkaitan kes dadah. Kalau dia bagi akhbar macam ini, kita baca headline sikit lah. Penagih dadah paling muda berumur 7 tahun. Okay, you tengok benda ni. Mereka diberi dadah dalam gula-gula lah. Azan, okay. Apakah perasaan anda apabila membaca berita di atas? Azan, of course you'll write sedih lah. Confirm lah, semua akan tulis sedih lah. You rasa sedih, takkan nak gembira, bangga tak boleh. Azan, sedih. Okay, kenapa sedih? Kamu kena huraikan at least 2 ayat huraian. Sebab markah dia 3. So perasaan kamu sudah dapat 1 markah, so kamu kena jelaskan. Jelaskan maksudnya penjelasan kamu kena bagi 2. Kalau dia kata apakah perasaan anda apabila membaca berita di atas, berikan justifikasi pun sama. Jelaskan juga. Bagi reason kenapa you rasa sedih. Boleh Dan you kena bagi 2 sebab 3 markah. Sedih markah and then 2 reason. Understand? Okay. So watak dia remaja. Kenapa you sedih? Sebab remaja mensia-siakan. Mensia-siakan usia muda mereka. Mensia-siakan usia muda mereka.
dengan terlibat. Dengan terlibat, sedih nampak. Nampak tu? Dengan terlibat dalam penyalahgunaan dadah. Dan mereka buat macam ini, kita sedih tengok masa depan mereka. Okey, so perkara ini akan membinasakan. Perosakan pun bolehlah, masa depan terjejas pun bolehlah. Ada banyak perkataan lah. Gunalah bahasa Melayu ni, tak pernah ada kurang perkataan. Okey, so membinasakan masa depan golongan remaja negara. Okey, dapat? Okey, dah. Okey, okey, nampak. Okey, next. Terangkan, yang ni pun samalah dia, 3 markah means. Mana kita nak tanya 2 kan? So, terangkan cara sajalah. So, kita potong yang ni lah. Azan, so kadang-kadang kita tengok pun kita boleh nampak lah ada technical thing yang salah dekat sini, ralat. Perkara biasalah. Human mistake lah. Azan, okay, nampak. Boleh, okay, cara meningkatkan nilai kerohanian dalam diri kanak-kanak bagi membantu mereka mengelakkan diri dari kes dadah. So, cara itu kamu kena kaitkan dengan kes. Yang ini form 5 punya tau. Sebab nilai kerohanian is form 5 chapter. So, chapter ketiga. So, cikgu nak tunjuk pada you. Ini chapter berapa ni? Sudah 7 punya. Okay, chapter 3. Kerohanian. Siap. Cara meningkatkan okay, cara meningkatkan what's that cara meningkatkan okay. Cara meningkatkan nilai kerohanian, nampak tu? Okay. Kerohanian means spiritual lah. How to increase spirituality, right? Cara meningkatkan kerohanian. Ada faham bahasa kan? Azan, cara meningkatkan kerohanian. Rohanian means spiritual lah. The first thing adalah follow agama lah. Isn't it? Very easy one. Pelbagaian bangsa is nothing to do with dada lah. Melindungi alam sekitar tak ada kaitan dengan dada lah. Understand? Okay. Yang menjauhkan diri daripada gejala negatif boleh. So, kamu kena baca soalan itu. Cara meningkatkan nilai kerohanian dalam diri kanak-kanak. Baca penuh lah. Jangan tengok saja terus jawab. Tak ada. Baca penuh sampai penghujung dia. Cara meningkatkan nilai kerohanian dalam diri kanak-kanak bagi membantu mereka mengelakkan diri mengelakkan diri dari kes dadah. Nampak? Boleh. Cara dia. So, saya gunakan agama lah paling senang. Azan, so saya tulis dekat sana menjadikan ajaran agama sebagai panduan hidup. Sebagai panduan hidup. Dan kita explain. Dan kita explain lah. Dengan ini anak-anak dapat membezakan. Dapat membezakan antara baik. Antara baik dan buruk. Antara baik dan buruk. Nampak? Okey. So, bila kamu ada ajaran agama means, that's what happens lah. You can differentiate between good and bad. Isn't it? Okay, so maka sudah tentu mereka akan menolak penyalahgunaan. Menolak penyalahgunaan dadah yang berupaya
okey, yang berupaya memudaratkan diri dan merosakkan masa depan mereka. Nampak? Even cikgu lah, understand lah, masa kecil lah. Understand lah, sekolah rendah lah, Pak. Ibu bapa emak saya suruh masuk spiritual class, understand. Nampak tu. Okay, logik adalah they say that body ni adalah pemberian Tuhan. Azan. So kita kena jaga body ni dengan baik. Kalau kita buat sesuatu yang memudaratkan body ni, itu pun dosa juga. According to law of karma lah. That's why they say. Semasa saya kecil. Maka minum alkohol, merokok, all that, you shouldn't do. Azan, Okay, nampak. Maksudnya kamu tak hormati pemberian Tuhan, understand? Body, understand? You kena jaga dengan baik. Azan, jangan buat sesuatu itu untuk body saja. You buat jenayah dan sebagainya, mengambil dada dan sebagainya, confirm memudaratkan. So maksudnya kalau dia jadikan ajaran agama sebagai panduan means, then dia takkan buat. As simple as that. Nampak? Okay, next. Okay. Nyatakan 3 implikasi pengabaian nilai kerohanian dalam diri kanak-kanak berdasarkan situasi di atas. Implikasi ni, ini pun ada dalam buku teks. What are the implication? Implikasi pengabaian nilai. Nampak? Boleh. So ada banyak dia bagi point. Tengok yang ni adalah berdasarkan situasi di atas. Baca betul-betul. 3 implikasi pengabaian nilai kerohanian dalam diri kanak-kanak berdasarkan situasi di atas. Situasi di atas means dia merujuk kepada penyalahgunaan dada. Okay, so maka kamu kena kaitkan. So ada materialistik, individualistik, mengubah gaya hidup melampaui landasan agama. So spiritual means the first thing agama lah. So saya ambil yang ni lah. Okay, let's say saya nak ambil yang ni, boleh up to me Azan Okay, nampak tu. Boleh saya ambil yang ni, dia ada banyak perkara mereka bagi. So you pilih lah. Even tidak tentram hidup yang tidak tentram pun Azan, dan mengingkari norma masyarakat. Okay, so saya gunakan so soalan dia cakap nyatakan 3 implikasi. So I take yang ni dengan yang ni. Nampak? Okay, nampak tu. Okay, ada banyak. Saya tak tahu ni. Wait Okay, nampak. Okay, terlalu banyak ping-tong, understand cikgu, understand Okay, nampak. Okay, nyatakan 3 implikasi So I use the 3 here. From here lah, I took understand. Nampak tu. So bila kamu gunakan dada lah, menyalahgunakan dada means, of course kamu abaikan spirituality in you. Okay, kesan dia adalah, the first one adalah kanak-kanak akan ubah gaya hidup mereka melampaui landasan agama. That's the first one lah. Okay Okay, lepas tu norma masyarakat kan. Okay, abaikan norma masyarakat kan. So yang ni saya tulis, saya punya pandangan sikit lah, iaitu kanak-kanak hilang. Sebab you ambil dada means you will hilang kontrol, kawalan diri. Ini knowledge yang saya ada lah. Saya pernah baca kesan penyalahgunaan dada dan sebagainya. If you are under influence of drug, you cannot control yourself. So kanak-kanak hilang kawal diri kawalan diri dan mula ingkari norma masyarakat.
Ingkari norma masyarakat. Nampak? Buku teks lah. Ingkari norma masyarakat. Ubah gaya hidup melampaui landasan agama cukuplah. Tak payah atau kepercayaan. Jangan hafal bulat-bulat. You kena ingat saja. Dan gunakan perkataan kamu sendiri. Bukan hafal word by word. Azan, menghafal word by word adalah senarai nilai dan juga definisi. Itu kamu kena hafal lah. Azan, yang lain semua ingat cukup. Azan, gunakan ayat kamu, perkataan kamu sendiri. Azan, okay, nampak. Boleh Okay. Then the third one adalah what will happen is kehidupan kanak-kanak. Sebab dia tanya 3 implikasi kan. Okay. Kehidupan kanak-kanak akan menjadi akan menjadi tidak tentera. Akan menjadi tidak tentera. Boleh nampak? Inilah menjadikan hidup tidak tenteram kan? Azan. So you take drug also the same thing. Memang yang membantu itu adalah 3 implikasi pengabaian nilai kerohanian itu buku teks. Tapi yang mana sesuai dengan contoh iaitu berdasarkan situasi di atas dia merujuk kepada dadah. Boleh? Nampak. Boleh okay. Nampak tu. Sepatutnya kalau mereka buat soalan-soalan macam ini, sepatutnya buka buku. Dan universiti semua mereka guna open book exam. Barulah dia mencabar macam ni soalan. Azan, tapi yang ni perlukan kamu ingat juga. Azan, nampak tu. Okay. Nyatakan satu nilai yang sesuai bagi situasi di atas. Dear student, soalan yang tanya nilai dalam bahagian A. According to pelajar-pelajar cikgu yang keluar daripada exam hall last year, the first sitting or the second sitting, so mereka beritahu cikgu tak ada soalan nilai dalam bahagian A. Understand? Kalau dia mau tanya, boleh tanya, tak salah, sebab moral ada nilai apa, boleh disoal. Okay, so kalau dia tanya untuk topik ini, of course paling senang adalah you akan tulis nilai rasional dan bertanggungjawab, tetapi saya tak mahu kamu bergantung kepada nilai tersebut. Okay, kalau kamu mengambil dadah means, dia merosakkan imej kamu dan juga ibu bapa kamu, keluarga kamu. So, itu nilai harga diri. Nampak? Okay, another nilai cikgu akan bagi adalah jangan memudaratkan dirilah. Understand? You merosakkan everything. So, you mesti sayang diri kamu. Itu nilai kasih sayang. So, make sense. So, cikgu ada bagi 2 nilai. Kalau dia soalan tanya nilai, kalau boleh, tulis perkataan nilai dekat depan. Right lah, understand? So, you punya generasi, saya tahulah, understand? Kalau saya cakap tulis, you will ask question differently. Apa you akan tanya? Cikgu, kalau saya tahu tulis, apa akan berlaku? Understand? Terlalu suka tanya soalan lah you punya generasi. Understand? Zaman saya tak ada. Cikgu cakap nilai, follow 100%, obedient. Nowadays like to ask question. Ask question, lepas itu tak amalkan, itu bodoh sombong maksud dia. Understand? Nampak tu. Boleh. You ask question, the teacher said, no, you have to write. Azan, dia akan jejaskan markah. Then, you kena buat. So, dalam exam, nilai pun, janganlah nilai pun mau dapat salah. Azan, 18 saja, tolong ingat. Okay, next. Soalan 3. Soalan 3 ini, Raja berikut menunjukkan sebahagian daripada jadual perbelanjaan Ajit. Ini soalan diberilah. Perbelanjaan means, automatic kamu sudah tahu, ada 2 topik. Form 4. Pengurusan perbelanjaan secara beretika. Lepas itu, Form 5. Pengurusan kewangan secara beretika. Azan. So, ini very clear, dia ada tulis perkataan perbelanjaan. So, lebih kepada Form 4 lah. Okay, nampak tu Form 4. Ini chapter 10, if I'm not mistaken. Ini chapter berapa ni? Okay. Before this. Okay, dear student, tengok sini. Cara kita uruskan. Cara uruskan ada. So, dia ada 6 cara kita uruskan perbelanjaan dengan baik. Dan after that, kepentingan.
kepentingan. So soalan yang pertama itu, dear student, senaraikan. So bila bila saya baca soalan ini, tengok soalan ini, perbelanjaan bulanan, wah dia setiap belanja itu dia ada catat. Maksudnya dia ada buat documentation lah perbelanjaan dia. Dokumentasikan semua perbelanjaan dia lah. Untuk ansuran kereta berapa dia bayar, untuk minyak kereta apa dia bayar, untuk bil Astro berapa dia bayar. Semuanya dia ada catat. Understand? So maksudnya dia adalah orang yang kenal pasti dan buat anggaran perbelanjaan something like that lah. So very well planned. Memang dia manage dia punya duit dia dengan baik. Understand? Okay, nampak tu. Dia memang serious when comes to perbelanjaan. Understand? Very systematic. Nampak? Okay, so soalan dia adalah senaraikan 3 kebaikan. 3 kebaikan Ajib menyediakan jadual perbelanjaan. Okey, ini kebaikan kepentingan. Sama lah tu. Understand? So bila kamu ada buat catatan macam ini semua, you buat catatan plan. Maksudnya kamu dapat elakkan pembaziran. Dan kamu boleh elakkan hutang. Understand? Dan selain daripada itu adalah yang kamu boleh buat. Okey, nampak tu. Rujukan. So saya ambil 3 daripada ini dan saya buat ayat lah. Understand? So cikgu explain kepada kamu. Okay, 3 kebaikan. Okey, dan markah dia 3 sampai muka surat sebelah lah. Okey, the first one adalah ini kebaikan maksudnya. Dia student tafsir lah. Yang ni kebaikan maksudnya. Dalam buku teks dia terpanggil kebaikan, kepentingan. Serupa lah maksud dia. Understand? Okay, nampak. Okay, the first one. Ini follow buku teks lah. Kebaikan. Okay. Mau tulis satu kali tulis watak, tulislah. Ajib dapat. Lepas itu tak tulis tak apa. Okay, untuk safety purpose lah. Understand? Ajib dapat elakkan pembaziran. Dan pupuk sikap berjimat cermat. Pupuk sikap sikap berjimat cermat. Okey, then dapat mengurangkan. Dapat mengurangkan bebanan hutang. Kerana kau catat semua kan, so you are a discipline kind of a person lah, kerana lebih berdisiplin. Lebih berdisiplin ketika berbelanja. Dapat okay, dan the last one. One more to go. Okay, so bila you buat catatan macam ini, dokumentasi means we have a copy lah. So maksudnya kita boleh refer benda tu. So next year ini kurangkan. Let's say Astro kamu. Selalu juga bagi contoh Astro lah. Zen, okay, nampak. So mungkin kamu akan tukar package dia lah. World Cup sudah habis dan potong World Cup punya channel inilah sukan itu. You ambil yang sukan yang asas saja. Zen, okay, nampak. Something like that lah. Zen, okay, dapat menjadi rujukan untuk improvement lah. So kita panggil menambah baik. Okay. Dapat menjadi rujukan untuk menambah baik dalam soal. Menambah baik dalam soal menguruskan perbelanjaan masa depan. Okay. Okay, done. Okay, next. Tengok soalan betul-betul.
Selain menyediakan jadual perbelanjaan, dia buat jadual macam ni semualah. Bincangkan 3 tips menguruskan perbelanjaan secara praktikal. Tips itu pun buku teks juga. Tips means dekat sini adalah cara menguruskan. What are the tips? Means what are the ways? Samalah maksud dia. Nak kena tafsir lah. Bincangkan tips means adalah cara. Okay, so kita ada 6 cara dalam buku teks. Kita belanja ikut kedudukan wang tunai kita lah. Dan kita buat anggaran dan kita beli barangan secara kredit, kad debit, all that secara tunai. Dan kita disiplin ketika berbelanja. Disiplin maksudnya kita elakkan diri beli barangan berdasarkan jenama lah. Kita tidak terpengaruh dengan jualan murah lah. Understand? All that. So ada banyak point dekat sini. Mendokumentasikan usus ini. Okay, nampak tu. So, cara lah you daripada buku teks. So, cara mengurus perbelanjaan secara praktikal. Okay, the first one. Kamu tidak terpengaruh. So, you are not a person that easily get influenced. So, tidak terpengaruh dengan jualan murah. Jualan murah. Cukuplah jualan murah atau jualan dalam talian ke, dia tulis penuh dekat buku teks. Nampak? So, saya tulis ringkas saja. As long ada cukuplah. Tidak terpengaruh dengan jualan murah. Kau nak tulis pun boleh lah. Okay, atau jualan dalam talian. Nampak? Next, you rancang you punya perbelanjaan. Okay, nampak? So, kamu kata merancang. Okay, merancang perbelanjaan. Perbelanjaan berdasarkan wang yang dimiliki. Wang yang dimiliki. Okay. Dan the last one adalah mengelakkan diri daripada membeli barangan berasaskan jenama semata-mata. Okay, berdasarkan jenama semata-mata. Dapat dah? Okay, done. Okay, next question. Soalan ini. Bila cikgu tengok benda ini, soalan ini. Okay, soalan C adalah berdasarkan pernyataan di bawah. Inilah satu C. Okay. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri Hal Ehwal Pengguna. Tahu yang ni? Nama penuh dia. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri. Confirm dalam exam dia akan bagi you nama penuh, baru dia bagi singkatan. Okay, nampak tu? Boleh? Okay. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna. Faham? Okay, wait. I write for you lah. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna. Nampak? Ini nama kementerian dia. Dia bagi singkatan dekat sana, kamu kena tahulah. Okay. So, melaporkan bahawa pengguna biasanya mudah tertipu kerana tidak tahu hak mereka. So, you don't know your hak, your rights. Isu isu seperti ketiadaan tanda harga. They didn't put price tag. Kekeliruan dalam perlabelan dan serta sukatan. Ini silap ejana. Sukatan dan timbangan tidak tepat. Sering dimanipulasikan oleh peniaga. So maksudnya sukatan, maksudnya let's say timbangan atau sukatan itu adalah dia kata 1 kg tetapi actually is not 1 kg lah.
let's say bukan 1 kg 1 kg itu 1000 gram kan. So you balik rumah, you timbang, you tengok dia adalah 95. So mungkin 5 gram dia sudah sapu lah. Sepatutnya kalau 1 kg means dia mesti 1000 gram. Right? Azan, so penipuan macam ini semua boleh berlaku. Azan. So dia tanya soalan, saya ketawa saya tengok soalan ni. Berikan 2 hak pengguna yang perlu anda tahu supaya tidak mudah tertipu. So hak ini adalah kelas, buku teks. Actually hak ini ada 8. Ini adalah bahagian, bukan the contents tau, bahagian info tambahan. Saya tengok memang hak pengguna itu kita ada 8. Okey, satu adalah hak untuk mendapatkan keperluan asas. So maksudnya kerajaan kita kena pastikan beras, gula, garam, semua barangan keperluan asas perlu cukup, mencukupi. Dan sekarang kita ada masalah apa? Telur tak ada lah. Anda sana nampak tu, telur pun almost like barangan keperluan. Berapa banyak telur lah satu hari orang makan seluruh Malaysia. Berapa juta anda sana. Nampak tu, Maggi goreng itu semua mau telur. Kadang-kadang dia tak mau sayur, goreng 100% dengan telur. So there is a demand there. Itu barangan keperluan. Hak untuk mendapatkan keselamatan, kamu tahu kita mesti dapatkan barangan yang tidak memudaratkan kita punya kesihatan. Dan maklumat uzuk. Maklumat means kalau kita nak beli barangan, kita boleh tanya 1001 soalan. Dan mereka kena bagi kita maklumat tepat, jangan menipu kita. Kita ada rights untuk buat pilihan, kita ada rights untuk bersuara, buat aduan dan sebagainya lah. Okey, lepas tu kita ada hak untuk mendapatkan ganti rugi kalau mereka tipu kita lah. Understand? Kita ada hak untuk mendapatkan pendidikan. Selalunya student confuse pendidikan dengan maklumat. Maklumat ini adalah jangka masa pendek lah, iaitu kamu nak beli barangan, you tanya information. Kalau pendidikan means lifelong learning, sepanjang hayat. Pengguna ini perlu diberi education so that they become a smarter pengguna yang bijak lah dan tidak mudah ditipu. Dan kita juga ada hak untuk mendapatkan alam sekitar yang sihat dan selamat. So you tengok ini hak semua, yang mana lebih kurang dekat sini adalah tak mau tertipu means dua lah, yang maklumat dengan pendidikan is just nice. So kamu kena beri hak saja, tak payah explain. Berikan 2 hak kan, ada 8 right? So you ambil the easiest one. Hak untuk mendapatkan maklumat. Ini buku teks tau, tapi bahagian info tambahan. Anything textbook lah. Saya tengok those days pun sama. Hak untuk mendapatkan pendidikan pengguna. Nampak? Ini 2 hak dia. Hak dia actually got 8. Okay, nampak? Okay, next. Jelaskan bagaimana Kementerian Perdagangan Dalam Negeri Hal Ehwal Pengguna ini dapat memainkan peranan. So, ini pengetahuan kamulah. Peranan, kamu kena tahu peranan kementerian ini dalam melahirkan pengguna yang bijak. Maka student yang ini, kita boleh gunakan benda ini. Sebab kementerian ini memang dia kena educate pengguna. So boleh guna. Dan dia kena menyebarkan maklumat lah. Maklumat-maklumat secara berkala lah kita panggil lah, something like that. So I use the same thing here. Peranan dia betul lah, nak educate you dan dia kena bagi information. Ini kementerian punya kerja lah. So dia tanya bagaimanakah means adalah cara. Cara kementerian ini memainkan peranan. So peranan dia lah, cara dia. So peranan dia. Bagaimana dia mainkan peranan, cara. Okay, nombor 1 you boleh bagi dia memberikan pendidikan. Kepenggunaan agar pengguna, atas pun ada tulis mereka tak sedar. Tidak tahu hak mereka. So kamu boleh tulis agar pengguna sedar
akan hak mereka di sisi undang-undang. Okay, next, maklumat. So now and then kita kena sebarkan maklumat tau. Maklumat kepada pengguna. The latest kes-kes yang berlaku semua. Even baru-baru ini pun cikgu dengar dalam berita tu yang apa itu orang itu terima call pegawai penguat kuasa, marah dia dan sebagainya, dan dia beri juga maklumat diri dia, akaun bank account semua, dan lepas tu hilang duit. Dia bukankah bila kamu terima panggilan semua, jangan simply give maklumat peribadi kamu, right? Dalam berita setiap hari mereka sebut, dalam radio, televisyen dan sebagainya, tapi masih orang tertipu means apa maksud dia. Azan, mereka tak peka. So you have to selalu beritahulah sampai dia boleh sedar dirilah. Selagi itu jangan putus asa. So just give, menyebarkan maklumat secara berkala. Secara berkala means, kamu kena tahu, secara berkala means adalah mungkin 2 minggu sekali newsletter kamu keluarkan atau sebulan sekali keluarkan maklumat. So sebarkan maklumat secara berkala agar pengguna lebih berwaspada. Dan elakkan diri daripada tertipu. Nampak? Dapat Actually, hak pengguna ini semua old syllabus memang ada. You punya mereka letak dekat info tambahan. It was not highlighted in your syllabus, but buku teks dia bagi info tambahan. Ini pun dia mau tanya soalan, it's up to them lah. Azan, okay, nampak. Okay. Second last soalan lah. Azan, soalan keempat kita habiskan. Gambar di bawah menunjukkan aktiviti sukarelawan yang dijalankan sempena Hari Alam Sekitar. Ini macam gotong royong kan? Okay. Sukarelawan all that. So soalan yang ditanya, the first soalan adalah maksud peri kemanusiaan. So you kena tahu kan, maksud peri kemanusiaan ini ada dalam buku teks. You have to follow lah buku teks. Azan, okay, nampak tu. Wait, peri kemanusiaan. Dekat sini lah. Okay, peri kemanusiaan. Okay, senang saja. Sifat yang wajar bagi manusia. Seperti dia ada highlight 3. Nampak? Boleh Okay. Hanya definisi dan nilai kena hafal word by word lah. Zen, yang lain semua cuba ingat, lepas tu gunakan perkataan kamu sendiri, tak ada masalah. Okay, so yang ini adalah peri kemanusiaan means sifat yang wajar bagi manusia. Maksudnya kalau kamu manusia, kamu mesti wajar ada sifat-sifat ini. Mesti ada sifat-sifat ini. Itu maksud dia. So apa dia? Okey. Seperti saya pecahkan kepada kamu lah, seperti apa dia adalah. So kalau kamu manusia, kamu adalah orang yang bertimbang rasa. Lepas tu mengasihani, menolong. Mengasihani bila orang ada dalam kesusahan, derita dan sebagainya, kamu mengasihani, bukan itu saja kamu akan tolong. Tapi buku teks itu dia punya point itu dia bagi terbalik. Azan. Okey, iaitu tolong menolong comes first. Dan mengasihani.
Sen okey, nampak. Sama macam buku teks lah. Bertimbang rasa, tolong menolong dan mengasihi. Nampak? Okey? Okey, done. Okey, next. Yang ini. Very clear. 2 perlakuan, 4 markah. So, fakta, huraian contoh, fakta, huraian contoh. Dapat? Okey, so kita habiskan bahagian ni cepat-cepat. Okey, 4. Perlakuan untuk melestarikan alam sekitar. Dear student, buku teks engkau perlakuan. Semua adalah, saya ada beritahu kalau peri kemanusiaan means you sayang manusia. Lain. You sayang haiwan. You sayang tumbuh-tumbuhan itu generally alam sekitar. Nampak? So, kamu boleh nampak ini haiwan punya. Haiwan then you ada alam sekitar. And lain semua manusia. Manusia itu mangsa banjir lah, golongan geladangan pun manusia, orang miskin pun manusia, golongan yang memerlukan pun manusia, pekerja pun manusia, jiran pun manusia, OKU pun manusia. So manusia ada banyak kategori. Lepas itu manusia dengan haiwan ada 2 kita boleh gabungkan, iaitu elakkan diri daripada melakukan penderaan. You tak boleh mendera manusia dan juga tak boleh mendera haiwan. Kita assume macam itulah. So bila dia tanya soalan, 2 perlakuan peri kemanusiaan melestarikan alam sekitar means, maka saya gunakan kepandaian saya lah, saya tahu fakta dengan baik, buku teks, maka saya gunakan haiwan dekat sini dan juga alam sekitar general. Dan saya kena bagi huraian untuk setiap satu ni. Buku teks tak ada huraian, saya kena huraikan sendiri. So the first perlakuan adalah kita menjaga dan memberi haiwan dulu, perlindungan pada haiwan. Then explain lah. Dan watak dekat sini, kamu boleh gunakan. Ini macam alam sekitar kan. So you boleh kata masyarakat, or you boleh kata masyarakat global kamu nak gunakan pun up to you. Just put masyarakat lah. Okay, masyarakat harus menghalang aktiviti, mau jaga haiwan kan, menghalang aktiviti pemburuan. Haram. Another one adalah dan pemerdagangan haiwan. Possible we try to avoid all this lah. Bantras benda ni lah. Mencegah benda ni, menghalang benda ni daripada berlaku. Okay, then the second one, you nak tinggalkan baris pun tak apa. Up to you. Zen, okay, nampak. Okay. So, cikgu tukar sikit dia punya ink. Okay. Okay. So, the second one adalah memelihara. Memelihara dan memulihara. Okay, memelihara dan memulihara alam sekitar. Okay, yang ni senang sajalah. Cara dia macam mana? Kamu amalkan 5R lah, tanam pokok lah, hantam sajalah. Zen, so masyarakat harus praktikkan amalan 5R dan menanam pokok. Di sekitar rumah mereka. Okey, dan 2 perlakuan peri kemanusiaan dan dia specify alam sekitar. Dia tak specify manusia. Alam sekitar. Alam sekitar means yang ni, haiwan.
Boleh dapat? Okay, done. Okay, next question. Ini very clear. Jelaskan satu kepentingan. Tak tulis satu pun. Jelaskan kepentingan pun kamu sudah tahu. Satu kepentingan dan huraian dia. Facts, huraian dia. Nampak? Okey, jelaskan satu kepentingan. Azan, okey. Kepentingan pun of course lah dia ada dalam buku teks. Dia ada 4 kepentingan. So salah satu cikgu ambil lah. Azan, iaitu cikgu ambil yang ni lah. Prihatin dan penyayang. Azan, okey, nampak tu. So just write there. Terus kepentingan, okey, wait. Tukar. Apa kepentingan dia? Dapat mewujudkan masyarakat yang prihatin dan penyayang. Dan kamu explain lah. Dengan ini, watak masyarakat akan mengelakkan kepupusan. Kepupusan, apa yang utama kepupusan? Flora dan fauna. Okay, dapat? And the last one also. Kesan. Nyatakan kesan. Boleh nyatakan kesan. Okey, pengabaian sikap peri kemanusiaan dalam memelihara alam sekitar. Azan. So sepatutnya bukan nyatakan lah. Azan, sepatutnya dia terangkan sebab markah yang diberi adalah 2 markah. Mana boleh nyatakan kan? Azan, so ada technical error dekat sini. Okey, nyatakan, tukar jadi terangkan. Baru betul. Azan, okey. So kesan pengabaian dia, you tulislah. Kesan pengabaian dekat sini ada banyak kan? Azan, so saya ambil lah dekat sini daripada sini. Okey, nampak. Yang kamu nampak tu ekosistem all that. Okey, boleh gunakan. Okey, so kelestarian alam sekitar akan terancam. Kalau kamu abaikan peri kemanusiaan, kamu tak sayang alam sekitar, merosakkan alam sekitar. So kelestarian alam sekitar akan terancam. Okay, maka kepupusan. Okay, maka kepupusan flora dan fauna. Tidak dapat dielakkan. Tidak dapat, ejaan dia. Dapat. Tidak dapat dielakkan dan hal ini akan menjejaskan. Hal ini akan menjejaskan keseimbangan ekosistem. Nampak? Dapat? Okey, dan. Okay, now soalan 5. Soalan 5 ini pertubuhan antarabangsa. So kamu sudah tahu ini form 5 punya topik. Hubungan antarabangsa, the last one lah. Azan, okay, nampak? Last topik. Hubungan antarabangsa, okay, nampak? Wait. Topik 12, dan Malaysia dalam hubungan antarabangsa. Okay. So soalan dia yang pertama, gambar berikut menunjukkan pertubuhan antarabangsa yang dianggotai oleh Malaysia. So mereka ada bagi gambar. Dear student, this one is very easy. Bila kamu nampak the whole
world map is there. So ini adalah yang the main lah. So ini kita panggil dia PBB. Tulis penuh pun okey, kalau kamu tak tulis penuh pun okey. Azan, tulis PBB pun orang faham. So penuh dia kita panggil pertubuhan bangsa-bangsa bersatu. Kamu tulis PBB cukup. Nampak? And then kamu tengok yang ini ya. Yang ini ya. This one. C lah. Faham? C. C ini adalah dalam bahasa Inggeris kita panggil dia C. Commonwealth. Commonwealth. Ini nama sebenar dia lah. Inggeris, C. Malaysia bahasa Melayu, kita C tu jadi K lah. Dia tak ada singkatan Commonwealth. Tak ada singkatan, nama dia Commonwealth lah. So kita tulis saja Commonwealth. Commonwealth adalah negara-negara yang bekas jajahan British lah. Commonwealth. Okay, yang ini pula, you tengoklah. Ini apa ni? Bulan anak bulan. Ya bulan lah like this, right? Ini tanda apa? Islam lah. Faham? Warna hijau pula tu. Kan? Okay. So ini sign dia, wait lah. Bulan. Anak bulan. Islam lah, ini sign dia. Islam means yang ini adalah OIC. Atau kamu tulis dalam bahasa penuh means kita panggil dia pertubuhan kerjasama Islam. Atau kamu tulis OIC pun cukup. Tengok gambar raja dia. Gambar dia, ini C ya, Commonwealth. Yang ni pun macam, ini bukan C, ini anak bulan. Islam warna hijau pula tu. Kau tahulah. Zen, okay, nampak. So lebih kurang tahu. Dia suruh kamu nyatakan nama pertubuhan antarabangsa berikut. Boleh Okay, next. Nyatakan, ini sejarah punya soalan lah. Nyatakan 3 matlamat PBB. Zen, matlamat penubuhan. Kenapa kita tubuhkan PBB? So kadang-kadang itu yang berlaku. Kadang-kadang you belajar untuk sejarah dan dia keluar dalam moral. Zen, okay. So yang ini paling senang. PBB ni kerja dia adalah, peranan dia adalah kenapa ditubuhkan? Untuk menyelesaikan konflik. Untuk menyelesaikan konflik antarabangsa secara aman. Kalau tulis boleh, tapi kalau tulis pun bagus. Tak tulis pun tak apa. Iaitu secara aman means tanpa penggunaan senjata dan kekerasan. Boleh the whole world lah. So kalau ada problem antara negara, possible try to solve secara aman, kita tak mau berperang semua. Perang means guna senjata dan kekerasan, right? Macam yang sekarang sedang berlaku itu, apa tu? Ukraine dengan Rusia. Apa PBB buat? Zen, okay, nampak tu. Masih berperang apa orang? Okay, another one adalah kalau PBB means memang ada human rights. So, hak asasi manusia. Zen, so melindungi hak asasi manusia. Tanpa, tak tulis tanpa pun tak apalah. Melindungi hak asasi manusia pun boleh. Tanpa mengira bangsa, agama dan warna kulit. Boleh dapat okay. Dan the last one adalah kita nak kekalkan keamanan lah. So
So kata mengekalkan. Apa tugas PBB adalah nama penuh, kalau penuh means menjamin, menjaga, mengekalkan keamanan. Keamanan dan keselamatan dunia. Panjang kan benda ni. Kalau saya student mungkin saya akan tulis sikit sajalah. So saya tulis mengekalkan keamanan dan keselamatan dunia cukuplah. Tak payah menjamin menjaga, right? Azan, okay, ni yang penuh punya lah. Okay, next. Satu lagi cikgu bagilah. Of course lah, ini seluruh dunia kan. So kita nak kalau boleh galakkan hubungan baik antara negara. Cukuplah tu. Zain, okay, nampak. Dapat, okay, now kepentingan. Kepentingan, tengok buku teks kau. Dia bagi you hubungan dua hala. Kepentingan. Mengekalkan hubungan antarabangsa kan. Dia ada bagi banyak dekat sini. Faham? Tapi dalam buku teks dia bagi mengikut bidang. Dalam politik apa kepentingan dia. Dalam pendidikan apa kepentingan. Ekonomi apa kepentingan. Keselamatan, sains, teknologi. So kamu tak payah sebut bidang. Kamu daripada sini mana-mana lah kamu boleh tulis. Tapi kalau saya student, saya mungkin akan ambil beberapa bidang lah. Berlainan sikit. Azan, okay, nampak. Up to you. Mana-mana. Atau kamu tulis ketiga-tiga dekat sini pun terpaksa terimalah. Understand? Okay, nampak. Boleh Okay. So, cikgu bagi ikut bidang lah. Suka hati cikgu lah. Okay, wait Wait. Cikgu lupa ni. Terangkan kepentingan means ada dekat sana kan? Okay. So, saya ambil mana-mana dua bidang. Lepas tu saya kena terangkan. Sebab terangkan markah 4. Dan dia sudah bagi you Roman 1, Roman 2. Dia bukan bagi 4. Just like that. Zen, okay, nampak. Boleh So, maksudnya kamu kena bagi dua kepentingan saja. Mengekalkan hubungan antara Malaysia dengan negara luar. Okay, the first one of course to make money lah. Okay, so you tulis dapat meningkatkan pendapatan negara. Okay, pendapatan negara. Nampak? Then explain. Watak dia kau boleh tulis Malaysia lah. Okay, so Malaysia dapat jalin hubungan perdagangan dan menarik kemasukan. Sebab kamu ada hubungan baik kan? So menarik kemasukan pelabur asing. Nampak? Dapat Okay, next. Keselamatan okay. Dapat menjamin keselamatan dan keamanan dunia atau keamanan negara lah. Okay, hubungan Malaysia dengan negara-negara luar lah. Zain, okay, nampak. What Malaysia benefits lah. Kepentingan dia. So, Malaysia dapat kerjasama, tapi kita tukar perkataan itu. Try to avoid kerjasama sebab itu nilai universal punya. Don't buat ayat dengan gunakan perkataan nilai universal lah. Okay. So, dapat berganding bahu dengan negara lain untuk membantras
untuk membantras. Jenayah antarabangsa. Semua ini ada dalam buku teks lah. Bantras jenayah antarabangsa. Kita nak negara yang aman. Zen, pendapatan itu saya panggil lah. Ada apa itu? Pelabuhan asing masuk. Gunakan pengetahuan kamu lah. Zen, okay, nampak. Boleh, okay. Dapat? Okay, dah. So habis So besok kita akan sambung esei dia lah, bahagian esei Cikgu tidak tahu cukup masa atau tidak. Understand Okay, nampak. Okay, so we'll stop here. Bukit apa tu? Soalan daripada SMK hutang melintang Perak. Understand nampak. Okay, dapat? Okay, wait Cikgu stop dia punya recording.